Dengan segala hormatnya, Datuk dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, yang dihormati Tuan Rumah yang amat berusaha, Tuan Haji Ghazali bin Muhammad, Ketua Jajahan Pasir Mas, rakan-rakan saya, ahli-ahli yang berhormat, Tuan Haji Hanifah Ahmad, yang berhormat Ustaz Abdul Halim Abdul Rahman, yang berusaha penyelia Dun Tendun, Saudara Razi, penolong-penolong ketua jajahan, ahli-ahli majlis daerah Pasir Mas, ketua-ketua pegawai-pegawai kerajaan negeri dan persekutuan, dan yang diraikan Al-Fadhil Ustaz Habib Faisal Muhammad Al-Dawudi selaku penceramah jemputan pada pagi ini, para penggawa, para penghulu, para pemamer, peserta, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya, marilah sama-sama sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tengah hari ini kita dapat bersama dalam majlis Karnival Bertani Satu Ibadah peringkat jajahan Pasir Mas. Saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada yang amat berusaha, Tuan Haji Ghazali dan seluruh pegawai dan kaki tangannya di atas usaha-usaha, kerja-kerja keras dalam menjayakan karnival yang berlangsung selama 2 hari ini. Karnival Bertani Satu Ibadah ini yang kita bermula pada tahun 2010. Kita adakan di setiap jajahan di seluruh negeri Kelantan, yang kita pilih secara selang-seli. Maknanya pada setiap tahun, daripada 10 jajahan di negeri Kelantan, kita buat 5 jajahan. Mana secara selang-seli 2 tahun kemudian kita ada balik semula di jajahan tersebut, dalam kerangka untuk kita meraihkan para petani, peternak dan nelayan, memberi peluang kepada mereka untuk menunjukkan hasil-hasil kerja, mempromosikan produk-produk mereka, memberi galakan kepada anak-anak muda untuk datang melihat, menyaksikan kejayaan-kejayaan para petani, penternak, nelayan dan usahawan-usahawan tani, dalam kerangka memberikan motivasi kepada mereka untuk menaruh minat yang tinggi dalam melaksanakan kerja-kerja pertanian ataupun dalam menjalankan usahawan-usahawan tani. Jadi ini adalah merupakan salah satu lagi usaha kerajaan negeri Kelantan dalam menyemarakkan pertanian di negeri Kelantan. Jadi Karnival Bertani Satu Ibadah ini adalah merupakan karnival milik para petani. Kalau pada hari ini peringkat jajahan Pasir Mas, maka milik para petani di peringkat jajahan Pasir Mas.
Saya mengharapkan sebenarnya daripada karnival ini kita dapat mengeluarkan semua para petani, bukan sahaja untuk mereka mempamerkan hasil produk mereka dan sebagainya, bukan sahaja untuk mereka mempelajari, melihat teknologi-teknologi baru dalam pertanian dan sebagainya, tapi kita nak supaya mereka hadir dengan satu budaya kehidupan mereka sebagai petani. Maka bukan setakat untuk nak tunjuk mana produk-produk hasil pertanian sahaja. Kalau boleh bagi saya, nak tunjuk apa yang petani buat dalam kampung, permainan apa, pekerjaan apa dan sebagainya, supaya maknanya kehidupan para petani itu dapat kita perindahkan dalam suasana gagasan di peringkat negeri Kelantannya kita sebut sebagai gagasan bertani satu ibadah. Dan di peringkat negeri pula, apabila kita buat di setiap jajahan, di peringkat negeri dalam meraihkan para petani, penternak, nelayan dan juga usahawan tani ini, kita adakan pada setiap tahun dengan nama yang kita selang-selikan. Tahun lepas kita namakan Expo Pertanian Negeri Kelantan. Pada tahun ini kita akan namakan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Negeri Kelantan. Jadi bermula daripada selepas pilihan raya 2008. Kalau sebelum daripada itu, program Hari Peladang Penternak dan Nelayan serta Expo Pertanian ini disekalikan 2 tahun sekali. Tapi kita rasa peranan para petani, nelayan dan penternak di negeri Kelantan ini memainkan peranan yang cukup besar. Maka kita rasa jasa-jasa mereka, peranan mereka itu harus dihargai dan sebagainya. Dan kita juga merasakan bahawa Kerajaan Negeri Kelantan bertanggungjawab untuk menyemarakkan bidang pertanian ini. Maka kita raikan mereka pada setiap tahun di peringkat negeri Kelantan, dalam sama ada Expo Pertanian Negeri Kelantan ataupun Hari Peladang Penternak dan Nelayan Negeri Kelantan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bertani satu ibadah ini mungkin bila disebut Pasir Mah ni tak sahu mana lagi. Tak sahu mana di Pasir Mah. Kalau sahu meh-meh penuh stadion dah orang mari. Tapi apa yang kita bawa ini satu gagasan, dia mendapat sambutan ataupun perhatian sekurang-kurangnya daripada masyarakat bukan sahaja dalam negara, tapi masyarakat di seluruh negara dan juga masyarakat di luar negara. Beberapa lawatan saya ke luar negara, termasuk Taiwan, Indonesia dan yang paling dekat dengan kita, Thailand. Mereka bertanya-tanya tentang apakah yang dimaksudkan dengan bertani satu ibadah. Dan mereka rasa menarik. Beberapa pelajar, beberapa profesor daripada universiti bertanya-tanyakan tentang apa dia bertani satu ibadah untuk mereka buat kajian dan sebagainya. Dan kita ada pelajar daripada Korea Selatan yang berminat untuk melakukan kajian, menyempurnakan PhD dalam bertani satu ibadah. Maknanya ia merupakan satu benda yang besar. Gagasan Kerajaan Negeri Kelantan tidak lain dan tidak bukan, ialah untuk menyelamatkan rakyat, bukan saja di dunia, tapi kita pandang jauh sampai ke akhirat. Kita nak selamatkan para petani yang merupakan sebahagian besar daripada rakyat negeri Kelantan ini. Sama ada petani yang besar, yang mempunyai ladang sawah yang besar dan sebagainya, termasuklah petani-petani tradisional yang mereka ini tinggal di kampung walaupun mempunyai tanah yang sempit dan sebagainya, tapi kehidupan mereka adalah kehidupan bertani. Maka sebahagian besar daripada rakyat negeri Kelantan ini adalah merupakan para petani. Tidak dinafikan, tanah terbiar masih lagi banyak di Kelantan. Tidak dinafikan, bekalan makanan masih lagi tidak mencukupi, maka perlu kita import makanan dari luar. Tidak dinafikan, masih ramai anak-anak muda yang tidak mempunyai pekerjaan dan sebagainya. Ini 3 perkara yang sepatutnya dapat dipertemukan. Seandainya anak-anak muda ini dapat kita pertemukan dengan peluang pekerjaan di sektor pertanian dan dipertemukan dengan tanah terbiar yang masih banyak, maka mereka diberi ruang untuk memajukan, memulihkan tanah terbiar dan sebagainya, maka dia memenuhi keperluan ketidakcukupan makanan dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan hasrat kerajaan yang cukup tinggi, menyelamatkan mereka dunia dan akhirat, memberikan ruang motivasi kerja yang cukup luas
iaitu bukan saja untuk mendapat peningkatan produktiviti, tapi segala kerja yang dibuat di sektor pertanian ini adalah merupakan satu kerja yang boleh membawa pulangan, ganjaran, boleh menjadi bekalan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah merupakan satu gagasan yang cukup besar, iaitu kesinambungan daripada dasar membangun bersama Islam kerajaan negeri Kelantan. Jadi Tok Guru dengan fikiran yang begitu jauh, mana nak selamatkan rakyat negeri Kelantan ini tidak setakat selamat atas dunia, selamat sehingga ke akhirat. Maka gagasan bertani satu ibadah ni kita mari dengan kaedah-kaedah dan sebagainya, supaya seluruh para petani bila dia buat kerja memenuhi segala syarat-syarat untuk menjadikan ibadah, sama ada dari segi niatnya, sama ada dari segi benda hak dia nak bertani, nak buat kerja ataupun nak menega dalam bidang pertaniannya. Kemudian kaedah-kaedah dia pun nak kena beri betul, tepat dengan syariah dan sebagainya. Kemudian dia juga untuk nak mencapai ibadah, seperti mana kata Yusuf Al-Qardawi dalam kitab dia Ibadah fil Islam ataupun ibadah dalam Islam, sesungguhnya Allah menyukai hambanya apabila melaksanakan sesuatu kerja dilaksanakan secara bersungguh-sungguh. Maka untuk nak menjadi ibadah kena buat kerja bersungguh. Kalau selama ini kita masih ada tanggapan-tanggapan bahawa orang Melayu adalah pemalas, malas buat kerja dan sebagainya, kita harap dengan satu motivasi untuk nak jadi ibadah kena buat kerja sungguh. Kalau 10% boleh meningkat daripada motivasi ini, maka kita yakin peningkatan produktiviti yang cukup banyak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tanah terbiar banyak, dan dalam televisyen beberapa hari lepas 1 juta hektar tanah di negeri Kelantan sudah tergadai kepada China. Ada dengar? 1 juta hektar tanah di Kelantan sudah tergadai kepada China. Ada keluar dan sak khabar, keluar dan TV1, TV2, TV3 dan sebagainya. Dan kita pun tak tahu apa tujuan, mana kenyataan-kenyataan seperti itu. Dan satu kenyataan yang kita rasa memalukan, kerana dia tak betul dari segi matematik. Tanah di negeri Kelantan ini ada 1.4 juta hektar. Kalau kerajaan negeri Kelantan sudah gada 1 juta hektar kepada China, tak boleh nak melangkah kita. Rumah-rumah kita tu habisnya gada ke China dah kali. Jadi ni maknanya satu suasana dalam politik semasa yang kita rasa fakta-fakta tidak lagi penting. Fakta-fakta tidak lagi penting. Asalkan boleh rayak, asalkan boleh sebut, tak ada rasa malu, tak ada rasa maruah dan sebagainya. Maknanya kerana ramai rakyat. Ambo cuba tanya beberapa orang rakyat, beberapa orang yang hak cerdik-cerdik dah, katanya berapa luas tanah di negeri Kelantan. Ramai yang tak tahu. Jadi bila disebut 1 juta tanah negeri, 1 juta hektar tanah di negeri Kelantan sudah tergadai, maka boleh jadi ramai di antara rakyat Kelantan ni rasa percaya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena semak kepada fakta. Apa yang saya nak sebut ni, tanah di negeri Kelantan ini masih cukup luas untuk kita menjalankan kerja-kerja pertanian. Masih cukup ada dan mencukupi untuk rakyat negeri Kelantan. Saya berjalan di merata tempat di seluruh negeri. Saya jumpa ramai usahawan-usahawan tani yang berjaya. Saya jumpa ramai penternak lembu yang berjaya dan sebagainya. Saya jumpa ramai nelayan-nelayan yang berjaya dan sebagainya. Negeri Kelantan adalah antara negeri yang terkedepan dalam bidang penternakan lembu. Dari segi populasi lembu, nombor 2 teramai di Malaysia. Dari segi populasi penternak pula paling ramai di seluruh Malaysia, negeri Kelantan. Dan dalam setiap pertandingan lembu di peringkat mana pun di Malaysia ni,
Kelantan selalu memenangi banyak anugerah. Teknologi permanian berhadas dan sebagainya yang ada pada Jabatan Veterina Negeri Kelantan adalah merupakan teknologi yang agak tinggi, di mana baru-baru ini saja ada pegawai veterina, wakil veterina. Angkat tangan kalau ada wakil veterina. Di Wakaf Baru ini, di Wakaf Baru ada satu ekor lembu, satu ibu lembu yang diberikan permanian berhadas melahirkan 2 ekor anak lembu. Biasa lahir 2 ekor anak lembu ni, tapi 2 ekor ni seorang Melayu, seorang Cina, ataupun seorang Cina, seorang India. Satu ekor keluar lembu Chevrolet, satu ekor lembu keluar limousin. Jadi mana atas satu ibu berjaya melahirkan 2 baka lembu yang berbeza. Kita lakukan di negeri Kelantan ini. Maknanya kita agak advance dalam penternakan baik, dalam pertanian baik, dengan bajet kerajaan negeri Kelantan yang agak terhad. Bajet kerajaan negeri Kelantan ini, tuan-tuan dan puan-puan ketahui, lebih kurang 500 juta setahun. Lebih kurang 500 juta setahun. Maknanya dalam lebih kurang 2 kandang lembu di negeri Sembilan sahaja. Bajet seluruh kerajaan negeri Kelantan, bayar gaji, bayar allowance, pegawai-pegawai kerajaan dan sebagainya, lebih kurang 2 kandang lembu di negeri Sembilan sahaja. Dan dalam penternakan pula, kerajaan negeri Kelantan memperuntukkan antara 900,000 ke 1.1 juta setahun. Bermula daripada tahun 1990 sampai sekarang ini, 22 tahun, maknanya baru 22 juta lebih kurang yang diperuntukkan untuk galakkan penternakan lembu yang kita bagi untuk lembu pawah. Lalu lembu pawah tu dibahagikan kepada setiap penternak di setiap mukim. Satu penternak bagi satu mukim. Walaupun tidak banyak, kerana kita bagi ni kepada penternak. Kita tidak bagi kepada isteri-isteri wakil rakyat, isteri-isteri exco ataupun isteri menteri besar dan sebagainya. Dan kita bagi pula ke seluruh negeri. Tidak kira Melayu, Cina, India, tidak kira jajahan Gua Musang, Pasir Putih, Pasir Mas dan sebagainya. Maka dia menyemarakkan menjadi populasi lembu di Kelantan ini yang kedua tertinggi di Malaysia. Demikian juga dalam sektor-sektor lain, penanaman, perikanan dan sebagainya. Satu bajet yang cukup terhad, tetapi kerana dia dibelanjakan dalam konsep membangun bersama Islam, hari ini bertani satu ibadah, maka dia dapat dimanfaatkan kepada rakyat secara sungguh-sungguh. Rakyat Kelantan tidak miskin. Walaupun kita mengharapkan royalty, kita menuntut royalty, tapi bukan kerana kita miskin, tapi itu adalah maruah kita. Itu adalah harga diri kita selaku rakyat negeri Kelantan yang berhak terhadap royalty dalam perjanjian yang bertulis. Hari ini orang duk cerita pasal 7 janji. Yang 7 janji itu janji yang tidak bertulis. Manakala royalty petroleum adalah merupakan janji bertulis di antara kerajaan negeri Kelantan dengan Petronas, di antara Petronas dengan kerajaan Malaysia. Dan dia termaktub dalam dalam Akta Pembangunan Petroleum 1974. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ini, rakyat Kelantan mungkin ada yang rasa teruja dengan janji, 7 janji yang besar itu. Saya nak sebut itu hanyalah janji mulut. Manakala janji bertulis yang belum ditepati. Jadi rakyat Pasir Mah, hamba rasa rakyat Pasir Mah ni rakyat daripada kecil-kecil agak muda pahal, orang berani, orang baik, orang yang bermaruah. Kita menuntut royalty bukan kerana kita miskin, tapi kerana itu adalah hak kita, itu adalah maruah kita, itu adalah hak untuk anak cucu kita dan sebagainya. Kerana itu kita bergerak untuk menuntut dan sebagainya. Kalau sekadar janji, kami di Jajahan Tumpak, janji ni janji mulut, bukan setakat Perdana Menteri hari ini. Ayah Perdana Menteri hari ini, iaitu Tun Razak,
almarhum Tun Razak menjanjikan satu pelabuhan di Tumpak pada pilihan raya 1969. Ambo umur 9 tahun masa tu. Ngepipah. Umur 9 tahun ngepipah. Tapi di belakang kepala ambo ni berasa suka sangat kalau pelabuhan ni jadi sungguh di Tumpak. Hari ni ambo umur 53 tahun. Pelabuhan masih belum nampak tiada pun lagi di Tumpak. Cuma pada pilihan raya 1978, bila berlaku 2 kali pilihan raya negeri dan pilihan raya persekutuan besok, masa tu kapal korek ni mari dah ditumpak untuk nak gali buat pelabuhan. Namun sehingga ke hari ini belum ada pelabuhan itu. Hari ini kita bercakap mengenai karnival bertani satu ibadah. Jadi saya tidak nak panjangkan janji dan sebagainya. Saya ucap tahniah, terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan karnival pada kali ini. Mudah-mudahan dia dapat menyemarakkan memotivasikan para petani kita, anak-anak muda kita, para usahawan-usahawan, bakal-bakal usahawan, para pelajar kita bagi menceburkan diri dalam sektor pertanian yang merupakan satu bidang yang cukup luas, satu peluang yang cukup besar untuk memajukan diri. Dan mudah-mudahan dengan gagasan yang dibawa oleh Kerajaan Negeri Kelantan ini, bertani satu ibadah, kita selamat dunia dan akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.